Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sembang Kopi. So guys, sebelum aku mulakan kisah seram aku ni, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Aku doakan semoga segala urusan korang dipermudahkan dan dimurahkan rezeki yang barokah. So guys, untuk kisah seram kita pada video kali ni, sebenarnya sebelum ni aku ada buat video tentang aku ada story kat korang beberapa kisah seram yang berlaku di kawasan pejabat. So untuk video kali ni adalah video bahagian 2 di mana aku akan kongsikan dengan korang 2 lagi kisah seram gangguan yang berlaku di kawasan pejabat. So guys, tanpa membuang masa lagi, jom aku story. Okey guys, untuk kisah seram kita yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang dia gelar diri dia di dalam email ni sebagai Nurul. Mula-mula aku baca email dia ni, aku ingat Nurul ni perempuan. Rupanya tak, lelaki. So, Nurul dia cakap dia bekerja di salah satu syarikat pemasaran yang terletak di Negeri Sembilan. And then waktu tu dia admin lah. Cuma dia kata hari kejadian ni berlaku, waktu tu hari pertama dia orang naik kerja ramai-ramai sebab waktu tu office dia tutup lama disebabkan COVID-19 ataupun MCO lah waktu tu. And then dia orang baru masuk kerja, hari pertama dia kerja okey je, dia kata tak ada apa-apa masalah, dia pun buat kerja macam biasa. Cuma bila waktu balik pukul 5.30 petang ni, dia cakap dia tak boleh nak balik lagi sebab tugas dia, salah satu tugas dia juga, dia kena tutup semua pintu, kunci pintu semua, and then pastikan semua plug tertutup dengan baik lah, dan lampu semua dia kena tutup. Cuma dia kata dia tak boleh nak balik sebab ada 2 orang pegawai dia yang terpaksa stay back dekat office sebab ada report yang nak kena kejar due date dia. Jadi nak tak nak dia kena tunggulah. Jadi pegawai dia ni buat kerja sampai lebih kurang waktu tu dah pukul 7 lebih malam, dekat pukul 8 dia kata. So dia pun solat maghrib dekat office semua. And then bila pegawai dia dah siap, pegawai dia kemas-kemas, dan pegawai dia kata okey lah, dah boleh balik. Dan 2 orang pegawai dia ni pun keluar menuju ke arah lift lah yang untuk turun ke bawah. Mungkin dia punya bangunan ni bangunan tinggi, jadi dia menggunakan lift lah. Jadi start lah, bermulalah tugas si Nurul ni untuk kunci pintu apa semua, dan dia cek semua lampu apa semua padam lah, tutup. Sebab nanti kunci dia kena bagi pada security guard dekat bawah. So dia kata okey, dia pun cek semua, dah tertutup semua, office dah gelap lah ni. Dia kata okey, dah settle semua, dia pun menuju ke lift di mana dia nak turun ke bawah lah. Dia kata waktu tu bila dia tekan lift tu, dia tak ada apa-apa lah sebab sebelum ni pun dia pernah je balik lambat. And then dia memang tutup, dan dia memang tutup semua dekat office dia. Dia tak adalah rasa takut ke apa. Dia pun bila lift tu sampai ke tingkat dia ataupun floor dia, pintu lift terbuka, and then dia pun masuk. Dia tekan button ground floor G untuk turun ke bawah. And waktu dia pandang ke depan, dia kata dia perasan dekat dalam office dia masih ada orang lagi seorang. So tangan dia dengan cepat terus tekan button hold pintu tu. Lepas tu dia tengok, ada ke lagi orang yang stay back, sedangkan yang stay tadi 2 orang pegawai tu. And then 2 orang pegawai tu pun dah turun, dah balik dah kan. Lepas tu dia perhati tu tak lama, cuma dia kata dia perhati bila dia tengok betul-betul figure tu macam figure seorang perempuan berbaju kebaya. Dia kata macam baju kebaya. So dia nampak ini bukan pegawai ni kan, sebab muka dia macam tak berapa jelas. Dan waktu tu timbullah seram tu sebab waktu tu dah pukul 8 dah pun kan. So dia kata memang gelap. And then dia pun cepat-cepat tekan button tutup pintu lift tu kan. Tekan. Tapi pintu lift tu macam stuck tau, dia tak tutup, dia terbuka je. Masa ni dia cemas. Dia cakap dia tekan. Sampaikan ada satu waktu tu
figure tu dia macam ke depan tau, macam mendekat dengan lift tu, macam dia nak menuju ke arah lift tu. Laju dia cakap. And then dia makin tekan lah kan lift tu supaya tertutup, tapi pintu dia tak tertutup. Benda tu macam dia nak kata lari pun dia tak nampak kaki berlari ke apa, tak ada. Dan dia nak kata terbang pun taklah terbang tinggi macam tu, tak. Dia macam bergerak tau, macam smooth je bergerak tapi laju. Cuba korang bayangkan. Lepas tu waktu benda tu nak dekat dah, dia dah nampak dah muka makhluk tu. Dia kata memang muka menyeramkan lah. Wah, macam mana rupa dia, dia tak cakap dengan aku, cuma dia kata menyeramkan je. Bodoh lah kot. Jadi waktu benda tu dah nak dekat, pintu lift tertutup. And then dia turun lah macam biasa. Cuma waktu lift tu nak turun ke bawah ni, dia dengar dekat bumbung lift dia ni, ataupun lift yang dia naik ni, bumbung dia tu macam ada orang pijak-pijak tau. Macam bunyi tang 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 kuat dekat atas tau. Masa ni dia dah macam-macam lah dia baca kan. Jantung dia jangan cakap. Dia kata memang waktu tu dia dah takut sangat-sangat. Sampai ke tingkat ground floor, pintu lift terbuka, dia pun keluar lari pergi ke arah guard yang ada kat bawah tu. Lepas tu guard ni pelik lah, kenapa muka dia pucat, lepas tu macam macam mengah kan, macam berlari. So dia kata tadi dia macam ada kena ganggu dengan orang kat atas. Dia tak tahu apa. Dia kata mungkin hantu ke apa, dia kata macam tu. Dan guard ni kata, ada orang lagi ke kat atas? Dia dah kunci semua belum? Dia cakap, dah, saya dah kunci. Tapi macam ada orang lagi kat atas. Dia cakap macam tu. So guard ni pun macam percaya jugalah apa yang dia cakap. So dia orang pun pergi ke satu komputer yang dekat dengan, ada dekat meja tu kan. Dia tengok CCTV yang berada di floor office si Nurul ni. Dia tengok. Di setiap satu sudut bilik ke bilik, sebab masa tu kamera dalam mode night vision lah kan, hitam putih macam tu kan. So kalau ada pergerakan mesti dia orang nampak. Tapi dia kata memang, guard tu kata memang tak ada orang. Dia dah check pada satu sudut, semua sudut dia dah check, memang tak ada orang. So si Nurul ni bagi kunci dekat guard. And then guard ni sendiri yang tawarkan diri dia untuk teman si Nurul ni sampai ke motor dia. Sebab dia menaiki motor waktu tu. Sebab dia lepas tu bila sampai ke motor dia pun start. And then dia pun bergerak balik lah. Dan kisah dia habis dekat sini, di mana dia kata itulah gangguan yang dia kena. Sebab mungkin office tu dah lama tutup, jadi mungkin ada sesuatu yang duduk dekat situ lah. Dan satu lagi office kot kan, macam aku cakap dalam video sebelum ni lah, malam tak ada orang, siang ada orang. Lagi satu office dia ni dah tutup lama, MCO pula. Memang itulah, akan adalah benda yang kita tak nampak ni duduk. Okay guys, untuk kisah seram kita yang terakhir ni dikirimkan oleh pengirim kita yang dia gelar nama dia dalam email sebagai Rizal. Di mana Rizal ni cakap kisah ni sebenarnya berlaku pada isteri dia. Isteri dia yang mengalami benda ni. Dan peristiwa ni menyebabkan isteri dia berhenti kerja dan jadi suri rumah sepenuh masa sampai sekarang lah. Dan dia tak beritahu nama isteri dia, cuma aku gelar isteri dia sebagai Shima lah So si Shima ni, dia ni Rizal ni, dia tinggal di Shah Alam, Selangor. Dan Shima ni juga, isteri kepada Encik Rizal ni, dia bekerja di Shah Alam juga, di satu syarikat apa, dia tak bagi tahulah syarikat apa, cuma dia bagi tahu terus direct kepada kisah. And then kisah dia ni berlaku waktu tu Shima ni, dia ni terpaksa stay lambat dekat office sebab dia ada kerja yang urgent dia nak kena siapkan. Jadi waktu tu dia buat kerja daripada pukul 5 lebih tu, dia drag mungkin sampai pukul 8 lebih, dekat pukul 9. So waktu tu dah dekat pukul 9. So isteri dia rasa dah macam okey lah, dah lambat dah sangat ni kan. So dia pun kata okey lah, dia nak balik lah. So dia pun kemas-kemas barang dia, and then dia tutup lampu bilik dia. Dia pun keluar. Waktu tu office dia dah gelap tau. Jadi nak tak nak dia kena jalan laju je lah kan. Sampai ke lift, dia nak turun ke tingkat ground floor bawah. Sebab isteri ni waktu tu office isteri dia ni dekat tingkat 3. So dia nak kena turun ke bawah. So bila sampai ke bawah, dia pun keluar. Dalam masa dia keluar lift tu, sebenarnya dia cari-cari kunci kereta dia dekat dalam beg, tapi tak jumpa. And then dia stay lama juga untuk dia cari kunci kereta ni, dan tak jumpa.
Dan baru dia teringat yang kunci kereta dia tu ada dekat bakul atas meja dia. Atas meja dia ni ada bakul kot. Jadi kunci tu dekat dalam tu. So dia kata, Allah, terlupa nak ambil. Jadi dia pergi ke meja guard yang ada dekat bawah ni. Kebetulan pula guard tu tak ada. Mungkin dia orang ronda ke ataupun smoking ke, kita pun tak tahulah. Jadi Shima ni kata okey, nak tak nak dia kena naik balik lah ke tingkat 3 kan. So bangunan ni dia ada 6 tingkat, 6 ke 7 tingkat, aku pun dah tak ingat dah email dia tu. So dia kata waktu tu dia pun naik balik ke tingkat 3 tu sebab dia nak ni lah, dia nak apa tu, ambil kunci kereta dia. So waktu dia dah masuk dalam lift, dia tekan tingkat 3, and then lift tu naik sampai ke tingkat 1. Pintu lift ni terberhenti dan pintu dia terbuka lah. Waktu tu Shima ni dipandang ke nombor dekat dalam lift tu kan. Tingkat 1 rupanya ada perempuan nak masuk. Perempuan ni dia kata, nak kata staff macam bukan, sebab si Shima ni dia dah lama kerja kat situ. Jadi dia kata dia kenal lah budak-budak lama kan, tapi ni macam tak pernah nampak, mungkin budak baru. Jadi perempuan tu masuk, and then pintu tu pun tertutup. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya Shima ni dia tak terperasan lagi yang jam dia tu dah pukul 9. Mana ada orang stay back sampai pukul 9 lagi kan. And then dia tengok kan, daripada pantulan pintu lift ni chrome tau. Jadi dia nampaklah muka perempuan ni. So dia kata macam tak pernah nampak. So dia tanyalah, dia tegur benda tu. Dia cakap budak baru ke? Dia cakap macam tu kan. So yang budak perempuan ni dia jawab, dia cakap tak adalah, saya dah lama dekat sini. Dia cakap macam tu. Oh okey, dah berapa lama dah? Dia cakap dekat ni kan, tak pernah nampak pun. Dia cakap, dah lama dah, sebelum bangunan ni ada lagi. Dia cakap macam tu. Oh, waktu tu isteri si Encik Rizal ni ataupun Shima ni, dia dah terkejut lah kan. Dia dah tersentak dengan jawapan benda ni ataupun perempuan tu. Dia sampai dia tersandar, dia peluk beg dia. Dia kata dia tersandar dekat belakang ataupun dinding belakang lift tu. And then sampai ke tingkat 3, pintu lift terbuka. Perempuan tu turun tau, dekat tingkat 3 tu. So si Shima ni macam berbelah bagi, nak turun terus ke ataupun dah turun terus, kunci kereta dia masih kat atas. Kalau dia keluar, perempuan ni pun turun tingkat 3 tau. Lepas tu tiba-tiba perempuan ni pusing ke arah Shima ni. Lepas tu kata, akak bukan nak turun dekat sini ke? Dia cakap macam tu. Melah turun, dia cakap macam tu. Dia gelak. Kau tengok. Dia boleh gelak ataupun dia boleh macam ketawa kecil kan, sampaikan Shima ni takut. And then dia tak sedarkan diri. Dia sedar-sedar, guard kejut dia. Lepas tu suami dia pun ada kat situ lah, Encik Rizal ni ada. And then Puan Shima ni dia macam meracau tau. Dia kata ada orang kacau dia, ada orang kacau dia. And then dia orang pun check CCTV apa semua, tak ada. Dan bila check dalam lift tu sebenarnya dia seorang je. Dan siapa perempuan yang naik lift dengan dia tu? Itu yang menjadi tanda tanya kepada Shima ni dan juga Encik Rizal ni. So, pada pendapat korang, apa benda tu? So guys, itu saja kisah seram untuk video kita pada kali ni. Kalau korang pun ada kisah-kisah seram yang korang nak share, ada gambar ke ataupun video yang korang tak sengaja terakam ke, korang nak share dengan aku, korang boleh kirimkan ke alamat email Sembang Kopi, di mana alamat email tu aku ada letak di ruangan description kat bawah. So guys, akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku story dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lepas ni. Dan korang juga akan dapat notification sekiranya aku upload video yang terbaru dalam channel aku. So guys, aku rasa itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.